6.2 Pentadbiran Barat berkaitan dengan ekonomi. British telah memperkenalkan sistem pentadbiran moden berkaitan dengan ekonomi bagi memastikan kelangsungan penguasaannya di negara kita. Antaranya termasuklah dalam hal perundangan, mewujudkan jabatan atau agensi kerajaan, mewujudkan syarikat perwakilan dan menubuhkan sistem kewangan dan insurans. Terdapat dua jenis perundangan iaitu perundangan tanah dan perundangan buruh. Menjelang abad ke-19, berlaku banyak perubahan di negara kita akibat pembukaan lombong biji timah dan pembukaan ladang getah oleh pemodal Eropah. Pada tahun 1913, Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu. Menurut akta ini, residen boleh mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sesebuah negeri sebagai hak orang Melayu. Tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Akta ini sebenarnya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi British. Kebanyakan kawasan tanah tersebut tidak subur dan tidak sesuai untuk kegiatan pertanian atau ekonomi perladangan. Land Order yang memperuntukkan hak milik tanah simpanan peribumi diwartakan pada tahun 1931. Matlamatnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat peribumi daripada dicerobohi oleh kaum pendatang yang membuka tanah untuk pertanian. Pada tahun 1933, Land Settlement Order dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat peribumi. Tanah Sarawak dibahagikan kepada kawasan tanah campuran, kawasan tanah peribumi, kawasan tanah adat peribumi, kawasan tanah simpanan dan kawasan tanah pedalaman. Urus niaga tanah antara peribumi dengan orang Eropah sebelum tahun 1888 dianggap tidak sah. Pada tahun 1889, Proklamasi Perlindungan Hak Peribumi telah diwartakan. Penduduk peribumi mempunyai hak untuk memohon dan mendapatkan ganti rugi. Perkembangan pesat dalam perusahaan biji timah dan getah menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh dari China dan India. Tenaga buruh dari China dibawa masuk untuk bekerja di lombong biji timah melalui sistem kontrak. Buruh dari India pula dibawa masuk secara beramai-ramai untuk bekerja di ladang getah melalui sistem Kangani. Tambang perjalanan, makanan, pakaian dan tempat tinggal disediakan oleh majikan. Buruh yang dibawa masuk dari India dikehendaki bekerja dengan pemilik ladang sehingga hutang tambang mereka selesai. Pada tahun 1877, British menubuhkan Jabatan Al-Ewal Cina bagi melindungi buruh-buruh dari Cina dieksploitasi oleh mana-mana pihak. Perkembangan ekonomi di negara kita menarik dan menjadi tumpuan buruh dari Indonesia. Hal ini demikian kerana perusahaan biji timah dan getah menyediakan banyak peluang pekerjaan. British telah menubuhkan Jabatan Kerja Raya pada tahun 1872. Jabatan ini membina bangunan Sultan Abdul Samad, Ibu Pejabat Kereta Api Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Masjid Jamek Kuala Lumpur dan Carcosa. Selain itu, di Sarawak dan Sabah juga terdapat penubuhan jabatan kerajaan bagi kemudahan perkhidmatan pos dan telegraf serta kegiatan pertanian. Pemodal British dan Eropah membawa masuk modal asing yang besar ke negara kita. Oleh itu, mereka telah mengimport barangan secara terus dari negara-negara tertentu. Peranan ini dimainkan oleh syarikat perwakilan. Kuasa Barat telah memperkenalkan penggunaan mata wang asing di negara kita. Ini merupakan contoh mata wang asing yang dikenalkan oleh kuasa Barat. British menubuhkan sistem perbankan supaya modal dari luar negara dapat disalurkan ke negeri-negeri Melayu dengan mudah. Antara syarikat insurans yang terkenal ialah syarikat Royal Insurance Company dan Kenguan Insurance Limited serta Commercial Union. Perkhidmatan insurans yang lain ialah insurans nyawa, insurans kemalangan, insurans kebakaran, perniagaan dan insurans harta. British melakukan perubahan dalam sistem pentadbirannya bagi mengurus kegiatan ekonomi dengan cekap. Oleh itu,
jelas menunjukkan kepentingan memanfaatkan kekayaan negara melalui permuafakatan semua pihak untuk membangunkan negara.